Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni nafi'an wa hidayatan la la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. اللهم أنا نعرف بأوامرك ونعرف سرعتك وإنها من ملائكة المقربين وخرجنا من الناس وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب. رب اشرح لنا سرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Dan bermula ini lazim menghimpun ia akan segala aqaid yang bergantung dengan Tuhan. Maka istighna'nya ta'ala itu artinya terkaya daripada tiap-tiap yang lainnya itu. Melazimkan wujud, melazimkan wajib wujud. Katanya dan bermula ini lazim. Dan bermula ini lazim yang ada pada dahulunya, yang dia musannif sebut dahulu katanya, dan lazim daripada yang demikian itu bahwasanya la mustawniya an kulli ma siwah wala muftakiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Lazim di situ. Katanya dan bermula ini lazim dengan sebab di dalam kalimah la ilaha illallah tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Maka dia katanya dulu dan hakikat Tuhan, hakikat mana Tuhan tu ialah zat yang disembahkan dengan sebenar. Mana Tuhan tu ialah zat yang disembah dengan sebenar. Mana la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, maknanya tiada Tuhan, tiada zat yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Maka dia kata dulu juga, katanya dan lazimlah bahwasanya ia Allah Ta'ala terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan berkandak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya. Lazim daripada katanya tiada Tuhan melainkan Allah, tiada zat yang disembah dengan sebenar. Lazim daripada situnya kita mengaku bahwasanya lazim daripada itunya bahwasanya tiada yang terkaya dan tiada terkaya daripada yang lain dan tiada yang berhajat yang lain kepadanya melainkan Allah. Jadi dua perkara yang masuk yang jadi lazim daripada makna ketuhanan. Satunya istighna, yang keduanya iftikar. Maka di situlah yang masuk di bawah lazim daripada istighna tu beberapa sifat, lazim daripada iftikar itu beberapa sifat. Maka sini dia katanya bermula ini lazim. Menghimpun ia ini lazim akan segala aqaid, akan segala akidah-akidah yang bergantung, yang bersangkutan dengan Tuhan, dengan Allah. Tengok tafsir dia katanya
maka istighna'nya ta'atnya Allah Ta'ala itu, apa makna istighna? Artinya terkayunya Allah daripada tiap-tiap yang lain. Allah terkayu daripada tiap-tiap yang lain. Itu melazimkan wajib wujudnya dan kidamnya dan bakanya dan mukhalafahnya dan mukhalafah lil hawadis dan qiyamuhu binafsih dan wajib samu' dan basar dan kalam dan kaunuhu sami'an dan kaunuhu basiran dan kaunuhu mutakalliman. Atas kaun subut sifat ma'nawiyah. Kita berlaku di atas kaun yang menyabitkan sifat ma'nawiyah ialah kaun bagi Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani dan Imam Haramain. Kerana jika tiada wajib baginya sifat ini nascaya berkandak kepada yang mengadakan atau kepada zat atau kepada mereka yang menolak daripadanya akan kekurangan. Maka apabila wajib baginya segala sifat ini, nascaya mustahillah segala lawannya. Tengok. Maka di sini dia akan cerita perkara-perkara sifat-sifat yang bersangkut dengan Tuhan yang masuk di bawah pengertian bagi istighna. Yang jadi lazim bagi istighna. Yang mana istighna tu ialah salah satu daripada makna ketuhanan, ialah uluhiyah. Dia katanya maka istighna'nya Ta'ala itu. Apa makna? Artinya terkayu, maknanya tak berajat, tak menumpani nyanyi Allah Ta'ala daripada tiap-tiap yang lain. Allah lepas daripada segala perkara yang lainnya lain pada Allah. Yang lain tu ialah makhluk lah. Maka istighna itu melazimkan wujudnya, melazimkan wajib wujudnya. Melazimkan wajib wujudnya. Dengan maknanya apabila kata Allah itu terkaya daripada tiap-tiap yang lain daripadanya, maka lazim daripada itunya Allah Ta'ala mesti wajib ada, bukan harus ada. Begitu. Dan kidamnya, dan melazimkan juganya wajib kidamnya, kidam Allah Ta'ala. Dan bakanya baka Allah Ta'ala, dan mukhalafatuhu Ta'ala, mukhalafatuhu lil hawadis, dan qiyamuhu binafsih, dan wajib samu' dan basar dan kalam. Daripada makna terkaya, lazim daripada terkaya Allah Ta'ala daripada yang lain, wajib juga Allah Ta'ala bersifat dengan sifat samu', basar, kalam. Dan tambah laginya, dan kaunuhu sami'an dan kaunuhu basiran dan kaunuhu mutakalliman. Jadi tambah kaunuhu sami'an, basiran, kaunuhu mutakalliman itu mengikut kaya menyabitkan sifat maknawiyah. Kaya membilangkan sifat yang wajib tu 20. Kalau bilang sakat 13 tu tak masuklah kaunuhu sami'an. Maklum. Maka beberapa sifat ini masuk di bawah istighna. Masuk di bawah istighna. Dengan maknanya lazim daripada istighna. Lazim daripada terkaya, mesti Tuhan ada dia tu wajib. Lazim daripada terkaya, dia tu sedia. Lazim daripada terkaya, dia tu kekal. Lazim daripada terkaya, dia tu tak serupa dengan makhluk. Lazim daripada terkaya itu mestilah dia tak berhajat kepada sifat.
Lazim dan juganya lazim pada terkaya tu mesti bersifat dengan sama' basar kalam dan kaunuhu sami'an dan basiran dan mutakalliman. Kemudian kenapa boleh begitu? Kerana jikalau tiada wajib bagi Allah sifat ini, tu jamu'. Sifat ini beberapa sifat ini cuba bilang berapa? Wujud, kidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu, samu', basar, kalam. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 11. Kerana jikalau tiada wajib baginya bagi Allah sifat ini, 11 sifat yang tersebut yang lazim bagi istighna, nascaya berkanduk kepada yang mengadakan. Nascaya berkanduk kepada yang mengadakan. Berkanduk kepada yang mengadakan tu ini kembali kepada wujud, kidam, baqa', mukhalafah dan makna bagi qiyamuhu binafsi. Nascaya berkanduk kepada yang mengadakan. Masalah berkanduk kepada yang mengadakan ini kembali kepada wajib sifat wujud, wajib sifat kidam, wajib sifat baqa', wajib sifat mukhalafah lil hawadis dan satu makna daripada qiyamuhu binafsi. Sebab makna bagi qiyamuhu binafsi itu ialah satunya tak berhajat kepada zat dan satu laginya tak berhajat kepada yang menjadi. Satu makna bagi qiyamuhu itu ialah satunya ialah tak berhajat kepada yang menjadi. Satu makna laginya tak berhajat kepada zat. Jadi dia katanya nascaya jika tiada wajib baginya sifat ini nascaya berkanduk kepada yang mengadakan. Kenapa boleh begitu? Sebab kalau katanya ada Allah Ta'ala itu tidak wajib. Kalau katanya tak wajib ada, dengan maknanya harus ada. Kalau Tuhan harus ada, maknanya dia tu baharu. Kalau baharu, mestilah berhajat kepada yang mengadakan. Begitu. Begitu juga kalau tak bersifat dengan kidam, tentu Allah Ta'ala itu baharu. Apabila dia tu baharu, mesti berhajat kepada nak ada dia tu kepada yang mengadakan dia. Apabila wajib sifat kidam, wajib juga sifat baqa'. Sebab kalau tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Zat tidak ada permulaan, zat itu juga tiada kesudahan. Tiada kesudahan tu makna bagi baqa'. Dan wajib juga sifat mukhalafah. Sebab kalau Tuhan tidak mukhalafah lil hawadis, dengan maknanya Tuhan sama dengan makhluk. Kalau Tuhan sama dengan makhluk, maknanya Tuhan itu baharu. Kalau baharu, mestilah berhajat berkanduk kepada yang mengadakan. Lepas tu salah satu daripada makna qiyamuhu ta'ala binafsih ialah tak berhajat kepada yang mengadakan. Kalau Tuhan berkanduk kepada yang mengada, tentu Tuhan baharu. Itu semuanya. Atau kepada zat. Yang nascaya berkanduk kepada zat. Ini kembali kepada makna satu lagi bagi qiyamuhu binafsih. Berkanduk kepada zat ini kembali kepada makna satu lagi bagi qiyamuhu binafsih. Jadi maknanya sifat qiyamuhu binafsih itu ia ada mengandungi dua makna. Satu maknanya tak berkanduk kepada yang menjadi. Itu maksudlah kata nascaya berkanduk kepada yang mengada. Dan satu makna laginya, qiyamuhu ta'ala binafsih maknanya Allah bukan sifat, bahkan Allah ialah zat.
Ha. Kalau Allah Ta'ala itu sifat, tentu dia berkandak kepada zat. Kalau dia sifat, tentu berkandak kepada zat. Kalau Allah Ta'ala sifat, tak bersifat dengan kudrat iradat. Tak bersifat dengan kudrat, tak boleh mengadakan alam ini. Kalau tak boleh mengadakan alam ini, maknanya alam ini tidak ada. Itu nyata kata salah. Ha. Atau kepada mereka yang menolak daripadanya akan kekurangan. Menolak, membuang, menghilang. Atau kepada yang mengada. Tadi kalamnya, jika tiada wajib baginya sifat ini, nascaya berkandak kepada mereka yang menolak daripadanya akan kekurangan. Ini kembali kepada samuk basar kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Masalah atau kepada mereka yang menolak daripadanya kekurangan. Jadi maknanya sekiranya kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan samuk basar kalam, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat samuk, sifat basar, sifat kalam, tentu sama sekali ada kekurangan. Sebab kalau tak bersifat dengan sifat samuk, maka jadi tuli. Kalau tak bersifat dengan sifat basar, maka jadi buta. Kalau tak bersifat dengan sifat kalam, maka jadi kelu, jadi bisu. Maka tiga perkara itu adalah kekurangan. Apabila ada kekurangan, tentu sama sekali Allah Ta'ala berhajat kepada yang lain untuk nak menolakkan, untuk nak menghabiskan, menghilangkan daripada dirinya akan kekurangan itu. Jadi, apabila katanya istighna terkaya oleh Allah Ta'ala daripada tiap-tiap yang lain, mestilah Tuhan itu wajib ada. Wajib kidam, wajib baqa' hingga seterusnya. Kalau tidak, luputlah makna istighna daripada Allah Ta'ala. Kalau luput istighna, luput juga makna ketuhanan. Kalau luput makna ketuhanan, makna Allah bukan Tuhan. Begitu. Maka dia katanya, maka apabila wajib bagi Allah segala sifat ini, sebelah sifat yang disebut tadi, nascaya mustahillah segala lawannya, segala lawan bagi sifat-sifat yang tersebut tu memanglah mustahil. Apabila sifat wujud kidam baqa' mukhalafah tu adalah wajib, memanglah lawan dia tu memang mustahil. Maka apabila wajib baginya segala sifat ini, nascaya mustahil oleh segala lawan segala sifat ini. Maka ini 22 akidah daripada yang wajibat dan mustahilat. Maka ini 22 akidah. 22 tu daripada yang wajibat, daripada sifat-sifat yang wajib, dan mustahilat daripada perkara-perkara yang mustahil. Yang jadi lazim bagi istighna. 22 tu daripada mana? Sebab hak yang masuk, yang lazim bagi istighna tu, kita bilang wujud kidam baqa' mukhalafah, qiyamuhu samu' basar kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Jadi sebelah balik yang wajib tu 11. Maka lawan dia pulaknya sebelah pula. Lawan dianya 11 pula. Sebab tu dia katanya 22 tu. Dia katanya maka ini 22 akidah. 22 akidah, 22 akidah. 22 tu daripada yang wajibat. Yang wajibat tu 11.
Dan mustahilat. Mustahilat tu pulanya 11. Jadi 22 lah. Maka daripada akidah kita yang bersangkutan dengan Allah Ta'ala, dengan ketuhanan semuanya 41 kan. 41. Maka 22 di sini dah masuk di dalam lazim bagi istighna. 22 ini lazim bagi istighna. Maka sekiranya kalau kita nak mentafsilkan, kita kata beginilah. Kita ambil seperti yang saya tulis pada webboard pada minggu lepas. Kita tulis kata la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kemudian Tuhan tu apa makna Tuhan? Ialah zat yang disembahkan dengan sebenar. Zat yang disembahkan dengan sebenar. Maka lazim daripada kata zat yang disembahkan dengan sebenar, jadi maknanya la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Pada maknanya, kalau kita nak kata mengikut makna Tuhannya, maknanya tiada Tuhan yang disembahkan dengan sebenar melainkan Allah. Maka lazim daripada makna Tuhan, lazim apa dia? Lazim istighna dan lazim oleh iftikar. Lazim terkaya Allah daripada yang lain, dan lazim juga berhajat yang lain, berkandak yang lain kepada Allah. Jadi lazim daripada makna Tuhan itu ialah istighna dan iftikar. Sebab tu dia katanya la ilaha illallah, pada maknanya, pada makna lazimnya la mustaghniyan an kulli ma siwah wala muftakiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Itu dia kata dulu. Maka pulanya apabila apabila kita kata lazim daripada makna Tuhan itu zat yang disembahkan dengan sebenar, lazim daripadanya istighna, maka lazim daripada istighna itu pulanya wujud, wajib wujud. Maka kalau kita kiranya, maknanya wujud tu, makna wajib wujud, lazim daripada Allah tu Tuhan. Kalau gitu kita boleh kata satu-satu. Jadi maknanya la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tempat Tuhan tu kita ganti dengan kata apa? Ya, zat yang disembah dengan sebenar. Jadi maknanya tiada zat yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Kemudian lazim daripada makna zat yang disembah dengan sebenar itu lazim oleh istighna dan iftikar. Lazim oleh istighna dan iftikar. Apabila dah tahu kata lazim, maka pada maknanya la mustaghniyah ngafi. Seperti dia tulis itu telah lepas. La mustaghniyah la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa la muftakiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Gitu. Lepas tu masuk di bawah katanya mustaghniyan, istighna tu wajib wujud. Kalau begitu maknanya tiada yang ada melainkan Allah. Kalau kita nak ambil satu-satu di sini, tiada yang ada melainkan Allah.
Itu wajib wujud. Maka kidam pula tiada yang qadim melainkan Allah. Sebab yang masuk begitu. Lagi kata yang seterusnya, tiada yang kekal melainkan Allah. Tiada yang menyalahi dengan segala hawadis melainkan Allah. Apa lagi? Tiada yang berdiri dengan sendiri melainkan Allah. Apa lagi? Tiada yang mendengar melainkan Allah. Apa lagi? Bahasa pula. Tiada yang melihat melainkan Allah. Apa lagi? Kalam. Tiada yang bercakap, yang berkata-kata melainkan Allah. Hingga seterusnya. Jadi pada maknanya begitulah. Jadi maknanya apabila kita kata la ilaha illallah, itulah dia katanya mengandungi segala aqaid yang bergantung dengan ketuhanan Allah. Sebab kalau kita kira dengan secara tafsil tu, dia akan jadi begitulah. Jadi la ilaha illallah, tafsir mana ilah tu dulu, tiada Tuhan, malaikat Allah, Tuhan tu apa makna? Zat yang disembahkan dengan sebenar. Maknanya tiada Tuhan, tiada zat yang disembah dengan sebenar, malaikat Allah. Kemudian lazim daripada, kita ambil istighna satu dulu. Kita ambil istighna satu. Maknanya lazim daripada makna Tuhan itu terkaya istighna dan iftikar. Kita ambil istighna sebelah dulu. Kita ambil sebelah balik istighna dulu. Maknanya tiada yang terkaya daripada segala perkara melainkan Allah. Kemudian lazim daripada istighna itu wujud kidam baqa mukhalafah, sebelah sifat ni. Dan mustahil lawan dia pun lazim juga. Jadi pada maknanya lazim daripada istighna tu wujud, wajib wujud. Kita kata tiada yang ada melainkan Allah. Ada sebagai wajib adalah. Masuk juga lazim pada istighna tu kidam. Kalau begitu kita katanya la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Pada maknanya kita mengaku juga tiada yang qadim melainkan Allah. Tiada yang sedia melainkan Allah. Seteruslah kata begitu. Itu wajah boleh katanya mengandungi. Begitu. Itu jadi maknanya 22 akidah, 11 yang wajib, 11 yang mustahil, yang jadi lazim bagi istighna Allah Ta'ala daripada yang lain. Tapi bukan sakat tu, ada lagi. Dan melazim ia istighna, ia terkaya. Dan melazim ia istighna, ia terkaya pula akan nafi wajib perbuat suatu daripada segala mungkin. Lazim daripada terkaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap yang lain. Lazimnya nafi wajib perbuat suatu daripada segala mungkin dan meninggalkan buat. Meninggalkan buat tu mana tak buat. Menafikan wajib. Lazim pula menafikan wajib. Apa makna menafikan wajib? Yang mengisbatkan harus. Menafikan wajib maknanya mengisbatkan harus perbuat suatu daripada segala mungkin dan meninggalkan perbuat. Jadi maknanya setengah daripada lazim istighna, setengah daripada lazim istighna'nya ialah harus bagi Allah Ta'ala membuatkan sesuatu daripada mungkin dan meninggalkan dia. Jadi maknanya dah jadi berapa? Jadi 23 lah. Dah jadi 23.
Sebab yang tadi tu 11 yang wajib, 11 yang mustahil, yang jadi lazim bagi istighna. Maka di sini tambah satu lagi pula ialah harus membuatkan mungkin dan meninggalkan dia. Meninggalkan maknanya tak buat. Jadi maknanya 23. Begitu. Dah jadi 23. Semua akidah kitanya yang bersangkutan dengan Tuhannya, yang wajib kita tahu dengan secara tafsilnya ialah 41. Begitu. Itu maknanya dan melazim ia istighna terkaya itu akan nafi wajib. Tak wajib. Tak wajib tu dengan mana? Harus. Nafi wajib maknanya tak wajib. Tak wajib tu apa makna? Harus. Maknanya nafi wajib perbuat sesuatu daripada mungkin, maknanya harus bagi Allah perbuat sesuatu daripada segala mungkin atau meninggalkan buatnya. Meninggalkan buat tu mana tak buat. Mana buat mungkin dan tak buat tu adalah perkara yang harus bagi Allah Ta'ala. Kenapa boleh katanya harus? Harus membuatkan mungkin sebab Tuhan terkaya daripada tiap-tiap yang lain. Kalau kata wajib buat, pada maknanya Tuhan berhajat. Kalau kata Allah Ta'ala tu wajib di atas Allah Ta'ala mengadakan langit. Maknanya Tuhan berhajat kepada langit, bukan Tuhan terkaya daripada langit. Katalah. Tengok dia katanya. Dan jika tiada nafi wajib. Dan jika tiada nafi wajib perbuat, nascaya lazim ketiadaan istighna daripada istighna Allah. Kalau kita katanya wajib bagi Allah Ta'ala, wajib atas Allah Ta'ala membuatkan suatu daripada mungkin ini. Kalau kata wajib, tentulah lazim ketiadaan istighna. Tak istighna Allah Ta'ala. Sebab kalau kata wajib, memberi arti kata dia tu berhajat. Kalau berhajat berkehendak tu melawanilah dengan istighna. Begitu. Dan jika tiada nafi wajib. Dan jika tiada nafi wajib, nascaya lazim ketiadaan istighna Allah. Kalau kita tak menafikan wajib, dengan mana kita kata sungguh wajib Allah Ta'ala buatkan mungkin. Tentu tidak ada istighna. Nascaya lazim ketiadaan istighna Allah. Kalau tak istighna, bukan dia Tuhan. Sebab Tuhan tu yang istighna. Sebab makna dia begitu. Nascaya lazim ketiadaan istighna Allah daripada memperbuat suatu daripada mungkin atau meninggalkan suatu daripada mungkin. Maka ini satu akidah. Maka ini mana? Nafikan wajib perbuat suatu daripada segala mungkin. Maka ini nafikan wajib. Memperbuatkan suatu satu akidah, satu perkara yang kita i'tiqad. Satu perkara yang kita berpegang di dalam hati kita. Satu akidah ni mana dia? Iaitu akidah harus harus mengadakan mungkin dan meninggalkan dia. Harus membuatkan mungkin dan meninggalkan dia. Tengok. Maka jumlah perhimpunan barang yang dilazimkan dia kan barang oleh istighna itu 23 akidah. Jadi 20 akidah, 23 simpulan iman,
23 perkara yang wajib kita i'tiqad dan kita wajib kita percaya dengan dia, yang mana jadi lazim daripada istighna, dan istighna sendiri itu lazim daripada makna Tuhan. Begitu. Jadi maknanya apabila kita mengaku katanya tiada Tuhan melainkan Allah, apabila kita mengaku bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dengan secara lazimnya, apabila kita mengaku kata tiada Tuhan melainkan Allah, tiada zat yang disembah dengan sebenar melainkan Allah, dengan secara lazim, dengan secara tak dapat tidak, dengan secara lazim, dengan secara tak dapat tidak, bahawasanya kita mengaku dengan 23 akidah yang telah sebut tadi. Dengan maknanya apabila kita kata la ilaha illallah, dengan pada maknanya kita mengaku kata Allah istighna daripada tiap-tiap yang lain. Kita mengaku bahawasanya Allah terkaya daripada tiap-tiap yang lain. Dan lazim daripada kita mengaku kata Allah Ta'ala itu istighna terkaya daripada yang lain, pada maknanya kita mengaku dengan 23 akidah tadi. Nah, termasuk juga apa dia? 23 tu masuk dengan harus, membuatkan mungkin dan meninggalkan dia. Jadi maknanya kita kata la ilaha illallah, mengikut harus, maknanya tiada zat yang harus buat mungkin dan meninggalkan dia melainkan Allah. Pada maknanya begitu. Itulah masuk 23 akidah yang masuk di bawah makna istighna. Dan istighna tu salah satu daripada makna ketuhanan. Begitu. Dan ada satu lagi ialah iftikar. Tengok, lazim daripada iftikar tu apa pula? Dan iftikar, apa makna iftikar? Artinya, arti iftikar berkanda segala yang baru. Segala yang baru tu mana lain daripada Allah lah. Lain pada zat Allah, lain pada sifat Allah. Berkanda berkanda segala yang baru. Berkanda segala yang baru kepadanya, kepada Allah. Nah, dan iftikar, terjemah makna iftikar dulu, tafsir makna iftikar dulu, berkanda segala yang baru. Berkanda segala yang baru, segala yang lain daripada Allah, segala yang baru, segala yang lain daripada Allah, berkanda kepadanya, kepada Allah. Jadi maknanya kalau kata istighna, siapa yang istighna? Allah. Kalau kata terkaya, siapa yang terkaya? Allah terkaya daripada sekalian makhluk. Tapi kalau kata iftikar, siapa berkanda, siapa yang berkanda? Makhluk. Begitu. Jadi maknanya sebelah balik Tuhan terkaya, sebelah balik makhluk berkanda. Gitu. Sebelah balik Allah, sebelah balik Tuhan terkaya daripada makhluk. Sebelah balik makhluk ialah iftikar kepada Allah. Tapi dua perkara ni mesti digabungkan. Begitu. Bukan maknanya iftikar tu Allah tak iftikar. Berkandak tu segala yang baru. Bukan berkandak tu berkandak Allah. Bukan begitu. Sebab tu kat tepi tu dia ada jaga. Kat tepi ada naskah sayanya sebelah bawah.
Tengok dia katanya qauluhu artinya berkanda segala yang baru kepadanya. Diketahui daripada tafsir ini bahawa iftikar ini sifat makhluk bukan sifat Allah. Maka tiada harus bagi seorang mengiktikad iftikar itu sifat Allah. Melainkan jika serta mulahazah segala muta'alaknya muta'aliknya dengan kasrah lam iaitu kalimah kepadanya. Jadi kena kata begitu. Maka tiada harus pula mengitlak iftikar itu sifat Allah seperti banyak jatuh daripada lidah orang Melayu yang mengajar dan yang belajar. Dan jikalau atas jalan majaz sekalipun kerana memberi waham, ia subhanahu wa ta'ala berkanda, dan jika adalah lafaz al-muftakir pada kata kita, Allah al-muftakir ilahi kullu ma siwah, itu na'at sababi pada istilah nahwu sekalipun. Tadi. Jadi kita sungguh pun katalah lazim daripada makna Tuhan itu istighna dan iftikar. Tapi kita kena ingat begini, istighna Allah. Terkaya tu terkaya Allah. Dan iftikar segala baharu, bukan iftikar Allah. Kalau kata iftikar Allah itu salah. Melainkan kita kata berkanda kepada Allah. Itu tak apa. Itu boleh. Berkanda kepada Allah. Jangan kata Allah berkanda, itu salah. Berkanda Allah, itu salah. Kalau kata berkanda kepada Allah, itu dia kata muta'alik dia dengan kasrah lam, iaitu kalimah kepadanya. Kalau kita kata berkanda kepada Allah, itu boleh, itu boleh. Berkanda kepada Allah. Kalau kata berkanda oleh Allah, itu salah. Berkanda oleh Allah, itu salah. Kalau katanya berkanda kepada Allah, itu betul. Sebab berkanda kepada Allah oleh segala yang baru. Maknanya yang berkanda itu segala yang baru. Adapun Allah berkanda kepada dia, bukan dia yang berkanda. Jadi iftikar sifat bagi segala yang baru. Habis itu kalau orang tanya, berkanda bukan Allah berkanda segala baru, macam mana iftikar tu masuk di bawah lazim bagi makna Tuhan? Maka dia kita jawab katanya tak dapat tidak ada Tuhan kena ada makhluk. Begitu. Ada Tuhan kena ada makhluk. Maka kalau ada Tuhan, kalau kita katanya istighna saja tak mencukupi lah, sebab istighna dia cerita pasal Tuhan. Dan iftikar tu kena cerita pasal makhluk, sebab Allah ada menjadikan makhluk. Kalau begitu maknanya sebelah balik Tuhan tu terkaya, sebelah balik hamba iftikar. Begitu. Tapi iftikar ni mesti kena masuk di bawah makna ketuhanan jugalah. Mesti kena masuk di bawah makna ketuhanan jugalah. Kalau kita katanya sebab apa? Sebab kalau Tuhan tidak iftikar. Kalau katanya segala makhluk tidak berhajat kepada Allah, maknanya makhluk tidak ada. Begitu. Kita tengok dulu. Dan iftikar artinya berkanda segala yang baru kepadanya, kepada Allah. Iftikar mana berkanda segala yang baru kepada Allah itu melazimkan hayat, melazimkan wajib sifat hayat.
melazimkan hayat, melazimkan sifat hayat dan kudrat dan iradat dan ilmu dan kaunuhu hayyan dan kaunuhu qadiran dan kaunuhu muridan dan kaunuhu aliman. Masuk kaunuhu juga tu atas kaun subut sifat maknawiyah. Yang bilang 20 tu lah. Dan akan wahdaniyat. Dan akan ini melazimkan wahdaniyat satu lagi. Jadi berapa? Berapa? Cuba bilang. Hayat, kudrat, iradat, ilmu, kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Dah berapa tu? Sampai. Lepas tu masuk wahdaniyat satu lagi. Nah, hayat, kudrat, iradat, ilmu. Hayat, kudrat, iradat, ilmu. 4. Kaunuhu dia pulaknya 4. Jadi 8. Kemudian tambah masuk pula wahdaniyat satu lagi pula. Jadi 9. 9 tu yang wajib. 9 tu yang wajib. Maka apabila wajib 9 sifat ini mustahil lawannya. Maka lawan dia pulaknya 9. Jadi 18. Gitu. Tengok. Jadi kenapa masuk di bawah apa dia? Kerana apa ke bahawa 9 sifat ini, 9 sifat yang wajib ini masuk di bawah iftikar. Sebabnya kalau tengok satunya dia katanya melazimkan hayat, melazimkan sifat hayat, iftikar segala yang baru, berhajat, berkandak oleh segala makhluk ini kepada Allah, mesti Allah Ta'ala itu hidup. Mestilah Allah Ta'ala itu hidup. Sebab kalau Allah Ta'ala tak hidup, dia mati. Kalau dia mati, dia tak boleh nak buat makhluk. Kalau dia mati, tentu dia tak ada kudrat iradat ilmu lah. Kalau dia mati, tentu sama sekali tak bersifat dengan ilmu, dengan kudrat, dengan iradat. Kalau tak bersifat dengan kudrat iradat ilmu, tentu tak boleh mengadakan makhluk ini. Apabila tak boleh mengadakan makhluk ini tak ada. Apabila tak ada, mana nak katanya berkehendak segala makhluk kepada Allah? Begitu. Mestilah dia tu hidup. Begitu. Dan kudrat, maklum, kalau Tuhan tak berkehendak, kalau Tuhan tak bersifat dengan sifat kudrat, tak kuasa nak buat makhluk. Tak kuasa nak mengadakan, nak membuatkan segala yang baru. Tak kuasa nak buatkan mungkin. Apabila tak kuasa nak buat, maka segala yang baru ini tak ada. Kalau tak ada, mana nak berkehendak? Nak segala baru, yang baru ini berkehendak pada Allah, dia kena ada lah. Kalau segala yang baru ini tak ada, mana nak kata berkehendak? Iradat pun sama. Ilmu pun sama. Begitu. Dan hayat, kaun wa hayyan pun sama. Jadi maknanya, kalau tak bersifat ke Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang tersebut tu, maka tentu tak berkehendak segala makhluk ini kepada dia. Sebab mana kalau tak bersifat dengan hayat, dengan kudrat, dengan iradat, dengan ilmu dan kaunuhu dia, tentu Allah Ta'ala tak boleh mengadakan makhluk ini. Tentu Allah Ta'ala tak boleh nak mengadakan makhluk ini. Kalau tak boleh nak mengadakan makhluk ini, mana makhluk ini tak ada.
Kalau makhluk ini tak ada, di mana nak kata berkandak segala makhluk kepada Allah sebab benda tidak ada? Begitu. Macam kita, kalau kita seorang diri, isteri tidak ada, anak tidak ada, ibu bapa dah meninggal. Kita boleh nak kata ada orang berkandak kepada nafkah saya? Tak boleh nak kata. Anak tidak ada, isteri tidak ada, ibu bapa dah kaya. Ibu bapa dah kaya. Kita seorang diri. Ibu bapa dah kaya, artinya ibu bapa dah meninggal kesemuanya. Anak tidak ada, isteri tidak ada. Maka nak ada yang berkandak kepada nafkah kita? Tak ada. Jadi nak ada yang berkandak kepada nafkah kita kepada dia, mesti kena ada anak, mesti kena ada isteri dan seterusnya. Begitu. Kalau tak ada anak, tak ada isteri, ibu bapa dah kaya, maka tidak ada yang berkandak akan nafkah daripada kita. Begitu. Jadi maknanya sini pun lebih kurang itulah. Kalau segala yang baru ini tidak ada, kalau segala yang baru ini tidak ada, tentu tidak ada yang berkandak kepada Allah. Begitu. Maka nak ada segala yang baru ini, tak dapat tidak Tuhan mesti hidup, mesti berilmu, mesti berkandak, mesti berkuasa. Begitu. Sikit lagi. Dan akan wahdaniyat. Satu lagi. Jadi maknanya, lazim daripada berkandak segala yang baru kepada Allah, mestilah Allah itu satu. Mesti Tuhan itu satu. Dengan sebabnya, kalau katanya Tuhan itu dua. Kalau katanya Tuhan itu ada dua, tiga masalah. Maka bolehkah tidak nak kata segala makhluk, semua makhluk berkandak kepada dia? Taklah. Sebab ada dua, tiga Tuhan. Satu makhluk ni berkandak pada Tuhan ni, tak berkandak pada Tuhan satu lagi. Satu jenis makhluk ni berkandak pada Tuhan satu lagi, tak berkandak pada Tuhan ni. Jadi maknanya bukan tak boleh nak kata segala yang baru berkandak pada dia semua. Jadi mana berkandak tu ada, tapi setengah berkandak, setengah tak berkandak. Begitu. Maka meluput mana ketuhanan. Begitu. Maka manakala wajib segala sifat ini, sifat yang berapa tadi? 9. Maka manakala wajib segala sifat ini, 9 sifat yang tersebut, mustahillah segala lawannya, lawan bagi segala sifat ini. Jadi maknanya masuk di bawah iftikar 9 sifat yang wajib dan 9 yang mustahil. Begitu. 9. Tengok. Dia kata maka jumlah yakni perhimpunan barang yang melazimkan oleh iftikar itu 18 akidah. 18 akidah. Di sini 18, di sana 23. Di sana 23. Di sana mana? Pada masalah iftikar. Pada masalah istighna 23. Di sini 18. Maka itulah perkara yang 23 di sana di istighna, 18 di sini, itulah terkandung di bawah kata iftikar dan istighna. Yang mana iftikar dan istighna itu lazim daripada makna ketuhanan. Makna Tuhan yang kita dah mengaku kata tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi maknanya kita mengaku tiada Tuhan melainkan Allah, pada maknanya kita mengaku dengan segala akidah-akidah yang tersebut. Itulah. Habis di situ katanya dan kalimah yang kedua iaitu Muhammadur Rasulullah. Maka kita akhir di situ. Dan kalimah yang kedua. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك كما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح إلى سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah lagi 10 minit kita sambung kitab Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.